Memulakan perbincangan kita untuk topik pada malam ini iaitu sains untuk tingkatan 4. Okay, right. So saya ada tajuk baru untuk malam ini iaitu bab 6, sokongan dan pergerakan. Sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okay. Okay, tanpa membuang masa lagi, saya akan membincangkan untuk topik ini. Saya kira ada seorang pelajar masuk ya. Cuba saya tengok. Okay, bagus. Ada seorang pelajar, saya tak silap ini ya. Okay. Alright. So, untuk hari ini kita bincangkan bab 6 ya, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Untuk 6.1, okay. 6.1 adalah jenis sokongan pada haiwan. Okay, yang pertama, rangka ialah sistem sokongan bagi manusia dan haiwan. Rangka adalah suatu struktur yang keras dan tetap dalam organisma multisel seperti manusia dan juga haiwan. Nombor 2, terdapat 3 jenis sistem sokongan pada haiwan iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.1. Okey, cuba tengok rajah 6.1. Okey, kita manusia, binatang, haiwan-haiwan yang badan yang lebih besar kan, mereka mempunyai rangka dalam. Okey, rangka dalam macam kita kan, rangka manusia. Kita boleh tengok rangka haiwan-haiwan yang lain. Contoh seperti dalam gambar ni ialah gajah kan. Okey. Dan juga mungkin kita tengok kucing kan, dia ada rangka dalam. Okey, rangka dalam dimiliki oleh semua vertebrata. Okey, terdiri daripada tulang ataupun rawan. Okey, rawan adalah juga sejenis tulang tetapi dia lembut. Dia bukan macam tulang yang sebenarnya. Okey, dia keras tetapi fleksibel. Dia tak adalah lembut sangat kan, tapi dia lebih fleksibel. Asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Contoh manusia, gajah, ikan dan juga katak. Okey, semua ada rangka dalam. Okey, kita lihat pula untuk rangka luar. Okey, rangka luar adalah dimiliki oleh kebanyakan vertebrata yang terdiri daripada lapisan keras kritin berlilin. Okey, saya cuba, okey tak apa. Awak boleh tengok dengan jelas ini ya. Semua jelas okey, boleh? Alright, okey bagus. Okey, awak boleh bagi respon awak dalam grup. Dalam mesej tu awak boleh bagi respon ataupun terus berinteraksi menggunakan mikrofon. Okey. Alright, rangka luar dimiliki oleh kebanyakan vertebrata terdiri daripada lapisan keras, kitin berlilin ataupun cengkerang. Dia macam licin kan? Licin lebih pada kerang lah, ataupun kalau awak boleh tengok di sini contoh seperti lipan dan juga di sini adalah lipas. Okay, dia dalam dia macam lembut, cecair, lebih kurang macam kalau awak penyek dia kan, dia keluar macam cecair macam tu, tapi rangka luar dia lebih keras daripada bahagian dalam. Dalam tu kosong. Okey, terdiri daripada lapisan keras kitin berlilin ataupun cengkerang, tapak bagi perlekatan otot. Dan contoh yang boleh diberikan di sini ialah lipan, lipas, ketam, udang dan belalang. Macam udang, dia ada lapisan luar yang lebih keras, bahagian dalam tu ada isi kan yang lembut, okey. Dan juga belalang. Okey, kita boleh lihat ada lagi jenis yang ketiga, rangka jenis yang ketiga disebut sebagai hidrostatik. Dimiliki oleh sesetengah vertebrata yang berbadan lembut. Okey, contoh seperti apa ni? Cacing, planaria, lintah, obor-obor dan juga tapak Sulaiman. So mereka boleh bergerak. Hidrostatik ni dia ada kaitan dengan
gerakan air dalam badan haiwan tersebut. Okey, maknanya pergerakan pressure air ke depan, dia akan menolak ke depan kan. Terdiri daripada dinding berotot yang meliputi rongga badan yang berisi dengan bendalir. Ada air ya, bendalir tu maksudnya ada air kat dalam otot dia tadi. Bendalir ini mengenakan tekanan pada dinding berotot dalam semua arah menyebabkan badan haiwan lembut dan menjadi tegar. Okey, asal mungkin lembut tapi sebab dia menekan air tu kan, so dia akan jadi lebih keras. Okey, bukanlah keras macam kayu. Dia jadi lebih tegang lah contoh ya. Okey, nombor 3, sistem rangka membolehkan manusia dan kebanyakan haiwan yang bertulang belakang boleh berdiri ataupun bergerak. Fungsi sistem rangka ditunjukkan dalam rajah 6.2. Okey, di sini fungsinya ataupun tugasnya, kerja dia adalah untuk menyokong berat badan. Maknanya kalau tak ada rangka, pelik juga kan, kita rangka kat bahagian dalam sokongan kan. Yang kat luar-luar ni semua isi. Semua isi. Tapi kalau tengok udang pula isi kat dalam, rangka kat luar. Berbeza kan. Tapi binaan tersebut memberi satu bentuk kepada haiwan itu ya. Okey. Jadi satu yang dia kata fungsinya adalah untuk menyokong berat badan. Yang kedua untuk mengekalkan bentuk badan. Okey, contoh manusia kan, kita tengok tulang kan. Tulang tu ada tangan, so dia membentuk kita punya badan kita ya, ada 2 tangan sebab tulang kita ada 2. Tulang kaki ada 2, so dengan sendirinya kaki kita ada 2. Dan untuk bahagian badan pula, okey, dia ada sokongan untuk bahagian abdomen kan. Untuk bahagian abdomen ada sokongan di sendirilah. Okey, melindungi organ dalaman. Okey, untuk yang kita katakan melindungi organ dalaman ini adalah seperti rangka rusuk. Okey, tulang rusuk kan. Okey, dia melindungi bahagian dalam, contoh seperti apa? Hati, jantung, paru-paru, pankreas, betul? Okay. Dan lain-lain lah. Yang lembut-lembut tu semua kat dalam satu kompartmen lah. Satu bekas saja. Okay, saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okay, ini untuk binatang invertebrata. Okay, invertebrata contohnya seperti yang mempunyai rangka luar tadi seperti serangga, ketam, udang karang, siput dan kerang mempunyai rangka luar yang menyokong badan, melindungi organ dalaman dan membolehkan pergerakan. Okay, maknanya dengan rangka luar tu dia boleh bergerak. Okay, satu keajaiban jugalah. Maknanya rangka dalam boleh bergerak juga seperti kita manusia. Tapi badan kita, otot kita dibalut dengan kulit. Betul? Bayangkan kalau tak ada kulit, macam mana tu? Otot kita nampak kemerah-merahan daging, betul tak? So ada kulit tu menyebabkan apa? Kita boleh mengesan haba, sejuk, panas, kita boleh kesan, sakit. Bayangkan kalau tak ada kulit you tak boleh kesan sakit pun. Kalau contohlah kan, cuba bahagian badan tu tak ada kulit, kita tak akan rasa sakit. Alright, dalam pertumbuhan, rangka luar terdiri daripada kitin dan juga kalsium yang keras. Contoh kalsium yang keras seperti apa? Ketam. Kitin ni macam serangga tu. Kalau ketam lagi apa? Itu kalsium kalsium yang keras dan tegar dan tidak boleh mengembang. Maksudnya mungkin dia kecil, benda tu lembut lagi, tapi bila dia dah mencapai saiz yang matang, dia dah tak boleh besar dah. Dia berada pada saiz yang sama. Okey, dalam pertumbuhan sesetengah haiwan invertebrata seperti ketam, rangka luar digantikan dengan rangka baru yang lebih besar melalui proses ekdisis. Dia panggil
Ekdisis tu adalah bersalin kulit. Okey, maknanya mungkin dekat sini awak tengok gambar foto 6.1 tu, dia apa tu? Berubah beberapa kali. Okey, berubah beberapa kali sehingga mencapai apa tu, kulit yang matang yang dah tak boleh besar dah lepas tu. Kalau duk bersalin boleh jadi besar rumah entah kan kalau tak berhenti bersalin. Okey, maknanya dia ada tahap yang last lah saiz dia tu. Okey, itu adalah rangka gambar. Awak boleh tengok bagaimana rangka luar lama digantikan dengan rangka baru melalui XDSys. Okey. So di sini adalah rajah 6.3 lengkung pertumbuhan haiwan berangka luar. Okey, awak boleh tengok panjang badan. Okey, lagi tinggi lagi panjang lah badan dia dan di sini mengikut masa. Okey, maknanya lebih lama masa badannya lebih panjang dan dia akan mencapai satu tahap dia dah tak boleh berubah lagi. Okey. Awak boleh tengok di sini gambar anak panah ni, serangga menyalin kulit dalam proses ekdisis. Maksudnya dia first dia keluar sebagai telur. Lepas tu bila dia keluar daripada telur tu untuk dia besar lagi dia akan bersalin kulit. Okey, beberapa kali ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 kali bersalin kulit sampailah pada saiz yang matang tadilah. Okey, dalam pertumbuhan sesetengah haiwan invertebrata seperti kerang, rangka luar tidak diganti tetapi saiznya menjadi semakin besar melalui penambahan bahan kitin ataupun kalsium. Okey, kita tengok pula menghubung kaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, ini kan dalam badan. Okey, actually badan seperti cacing, lintah, ni lintah dan obor-obor ini badan dia lembut dan mengandungi cecair. So pergerakan dia adalah tekanan dalam cecair tersebut yang menyebabkan dia boleh bergerak. Okey, dan di sini dipanggil rangka hidrostatik. Dia tak ada rangka keras. Okey, cuma kulit dia yang lembut dan badan dia yang mengandungi cecair. Rangka hidrostatik merupakan rongga dalam badan yang berisi bendalir pada tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.4. Bendalir dalam rongga tersebut mengenakan tekanannya terhadap dinding badan haiwan invertebrata untuk menyokong badan, melindungi organ dalaman, mengekalkan bentuk badan dan membolehkan pergerakan. Maknanya dia banyak fungsi juga ni bendalir tu, menyokong badan, melindungi organ dalam, mengekalkan bentuk badan dan membolehkan pergerakan. Jadi kalau awak lihat kebanyakan dia berbentuk seperti inilah. Selain daripada obor-obor dan juga tapak Sulaiman. Tu ada sedikit perbezaan kan. Yang kita tahu kan. Mungkin banyak lagi haiwan-haiwan yang ada dalam laut yang kita tak tahu. Kita mungkin tak pernah tengok pun. Okey, ini adalah pergerakan mereka lah. Okey, tekanan. Otot membujur, mengendur, otot lingkar mengecut. Dia ada banyak otot kat dalam tu. Otot lingkar dan otot membujur. Okey, maknanya kalau dia mengendur, mengecut tu akan menjadikan dia lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau dia jadi lebih kecil, dia push air bendalir tu kat dalam tempat yang lain. So dia jadi lebih kecil sebab dia menekan bendalir dalam badan ke arah yang lain. Dan pergerakan mengecil dan membesar ini menyebabkan dia, membolehkan dia bergerak. Okey. So boleh lihat gambar rajah ni. Okay, saya dah upload gambar, nota ini untuk bab 6 tingkatan 4 ini saya dah upload dalam group dalam group WhatsApp. Okay. Siapa yang belum masuk dalam group WhatsApp, cuba awak boleh minta lah dengan admin supaya masukkan nama kamu ya. Okay. Fungsi rangka bagi haiwan.
fungsi rangka bagi haiwan, semua haiwan vertebrata dan manusia mempunyai rangka dalam. Rangka dalam terdiri daripada tulang dan rawan. Rangka dalam bagi haiwan vertebrata adalah berbeza seperti yang berikut. Hampir semua haiwan vertebrata dan manusia terdiri daripada tulang rawan. Ada beberapa haiwan vertebrata seperti ikan hiu dan pari terdiri daripada rawan sahaja. Oh, okey. Bagus kita tengok. Ada juga binatang yang tidak mengandungi rangka yang keras tadilah. So dia hanya tulang rawan sahaja. So kat sini kita tahu contoh di sini ialah ikan hiu dan ikan pari. So saya ingat lagi kan ada setengah orang dia boleh buat sup. Biasanya orang Cina kan dia suka buat sup daripada tulang rawan ikan pari. Sirip dia ambil daripada sirip ikan pari. Memang sedap. Dia buat sup. Okey, Raja 6.5 menunjukkan rangka dalam bagi haiwan vertebrata yang berlainan. Okey, cuba kita tengok haiwan vertebrata darat. Kalau haiwan yang hidup di darat tu dia punya saiz lebih besar. Jadi keadaannya rangkanya lebih besar, lebih tegar dan lebih kuat. Ini untuk membolehkan dia bergerak di bahagian atas bumi. Dan dia punya rangka ini menyokong berat badan haiwan tersebut. Kalau tak ada rangka ni macam mana nak gerak, betul tak? Tak boleh bergerak, okey. Jadi macam rangka manusia. Rangka manusia kan dirangka sahaja. Semacam kita ni rangka dan dibalut dengan otot dan ada kulit yang membalutlah sekali lah. Okey, haiwan vertebrata akuatik. Lebih kecil dan lemah. Lebih kecil dan lemah ni, akuatik ni haiwan yang tinggal dalam air seperti ikan dan jenis-jenis haiwan yang lain lah. Okay. Haiwan akuatik kalau ULAR awak rasa akuatik juga ke? Boleh jadilah, tapi ada juga yang tinggal kat atas darat kan. Saya tak sebut malam-malam kan. Sebahagian berat badan disokong oleh daya apungan air. Ini lebih pada ikan lah ataupun haiwan-haiwan lain yang tinggal di dalam air. Dan lagi adalah haiwan yang special juga, ialah haiwan yang mungkin banyak masa dia habiskan di udara, iaitu burung. Burung special. Kalau cek tengok dia punya tulang dia lebih ringan. Tulang dia tak macam tulang manusia ataupun haiwan-haiwan besar yang lain di darat. Kerana tulang burung adalah mempunyai rongga-rongga udara yang membolehkan dia menjadi ringan untuk dia memudahkan dia untuk melakukan penerbangan. Kat sini kan, burung dia punya tulang lebih ringan memudahkan penerbangan. Okey, rangka dalam bagi haiwan darat adalah besar, tegar dan kuat. Sepadan dengan saiz badan tersebut. Hal ini kerana berat badan haiwan dapat disokong sepenuhnya oleh rangka dalam. Terutamanya oleh lingkungan pectoral dan lingkungan pelvis. Pelvis kat mana? Punggung kan. Pectoral kat mana? Rasa pectoral. Okay. Aku ni cek balik kat situ kan. Pectoral. Okay. Tapi kalau awak tengok bahu. Okay. Bahu. Bahagian tulang punggung dia memegang tulang kaki dan menyambungkan dengan tulang belakang tu tak, menyambungkan badan manusia tu. Okey, menarik juga. Kalau kita tengok pula nombor 5, rangka dalam haiwan akuatik adalah lebih kecil berbanding dengan saiz badan haiwan tersebut. Tulang ikan kecil kan. Lagi apa? Tulang ikan, mungkin ada lagi jenis-jenis lain lah haiwan. Oleh kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air, lingkungan pectoral dan lingkungan pelvis haiwan akuatik adalah lemah dan kecil. Sebab dia dah dibantu oleh daya apungan air tu, so dia tak perlu sangatlah
banyak sangat dari segi sokongan tulang tersebut ya. Okey, kita tengok nombor 6. Burung pula mempunyai rangka dalam yang terdiri daripada tulang-tulang kecil yang ringan dan berongga untuk memudahkan burung terbang. Struktur tulang burung lain yang beradaptasi untuk terbang seperti tulang sternum, tulang dada yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat perlekatan otot untuk penerbangan. Okey, awak tahu tak ada lagi satu dalam kategori burung juga tapi tak boleh terbang sebab tulang dia berat. Awak tahu tak burung apa? Siapa nak jawab? Boleh type ataupun terus gunakan mic. Okey? Tak tahu. Okey, burung ostrich ataupun burung apa dalam bahasa Malaysia kita panggil burung kasawari. Yes. Burung ostrich ataupun burung kasawari. Okey, itu tak boleh terbang. Dia boleh berlari sebab badan dia, kaki dia kuat. Kaki burung kasawari ataupun burung ostrich tu kuat. Sistem rangka manusia. Okay. Sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang yang mempunyai pelbagai saiz dan bentuk. Perhatikan bagaimana sistem rangka manusia dicerakinkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.6 dan rajah 6.7. Okey, manusia ada rangka paksi dan juga rangka appendage. Okey, rangka paksi, contoh yang utama rangka paksi tu rangka utama lah. Okey, 1 tengkorak, 2 turus vertebra. Yang ketiga, sangka rusuk. Iaitu yang utama ya. Okey. Tengkorak kepala manusia. Okey, terdiri daripada tulang kranium. Tengkorak tu lah. Dan tulang muka. Kranium bahagian atas, muka depan. Okey, tulang vertebra. Cervix, punggung, thorax. Thorax kat mana? Lumbar, sacrum dan coccyx. Ni nanti kita tunjuk gambar rajah untuk turus vertebra. Itu dia gambar rajahnya. Okey, nanti kita tengok dulu sini kan. Okey. Untuk rangka appendage, lengkungan pectoral ini adalah lengkungan pelvis. Ini dipanggil lengkungan pelvis, bahagian ini, yang bawahnya. Okey, ini tengkorak, bahagian kepala manusia. Okey, di sini untuk paru-paru, tulang paru-paru ni dipanggil sebagai thorax. Okey. Alright, kita tengok lengkungan pectoral adalah di bahagian scapula dan juga clavicle. Scapula adalah bahagian bahu. Clavicle juga tulang bahu. Scapula ni ada satu tulang yang menyambungkan soket tulang tangan, tulang lengan bahagian atas kan. Dia bersambung dengan scapula. Dan juga clavicle juga bersambung juga dengan scapula tu. Okay. Jadi banyaklah tempat yang boleh bersambung tu dan dia bersambung pun unik juga kan. Oleh ligament dipanggil kan. Ligament. Okay, otot-otot tu bersambung dengan tulang melalui ligament. Okay, nanti kita tengok lah. Alright, lengkungan pectoral. Scapula dan clavicle. Okay, kalau tengok scapula di bahagian inilah. Bahagian ini dipanggil lingkungan pectoral, bahagian bahu kita lah. And then kita ada tulang tangan. Tulang tangan, okay, tangan ni maksudnya daripada atas bahu ni ke hujung. Okay, di situ kita akan jumpa dengan tulang lengan. Tulang lengan ni bukan tulang paling panjang
Tulang yang paling panjang oleh manusia adalah di sinilah. Ni tulang peha ni. Tulang peha sampai ke lutut tu adalah tulang yang paling panjang dan namanya ialah apa? Femur. Femur. Okay, femur. Tak apalah awak panggil femur. Okay, tulang tulang peha dia panggil ni yang kedua panjang lah. Kedua panjang ni dia panggil humerus. Okay, humerus, radius. Okay, kena cari mana radius. Okay, humerus di sini. Okay, radius adalah tulang. Selepas pada tulang lengan ni, okay, ini lengan ini tangan bahagian atas. Okay, ini siku. Okay, di sini bahagian ini ada dua tulang di sini ya. Ada dua tulang. Hebat kejadian manusia. Dia jadi fleksibel tau. Bayangkan kalau tidak ada dua tulang ni, yang ini tak jadi fleksibel ni. Betul tak? Awak nak gerak-gerak ni kan, tak jadi fleksibel. Tapi bahagian atas ni memang dia statik, tapi yang bahagian sini tidak adalah fleksibel sebab dia terdiri daripada dua tulang yang melekat. Okey, kita panggil dia radius dan ulna. Nama dia apa? Tulang radius dan tulang ulna. Dan juga kita ada carpus. Carpus adalah pergelangan tangan. Sambungan antara tulang radius dan ulna bersambung dengan tulang jari kita tu kan. Okey, itu dipanggil carpus. Metacarpus. Apa maksud metacarpus? Tulang jari. Jari tulang carpus, metacarpus dan phalanx. Phalanx ialah apa? Kalau awak tengok phalanx. Jari ujung jari. Okey. Metacarpus adalah bahagian depan jari. Phalanx adalah jari di bahagian yang hujung tu. Maknanya jari kita ni ada dua bahagian. Satu yang melekat pada tangan ini. Okey, yang melekat pada bahagian ini tengah ini, pergelangan tangan itu kita panggil metacarpus. Phalanx adalah bahagian hujung. Okey. So kalau tulang tangan ni, tapak tangan ni sebenarnya apa dia? Ini masih lagi tulang di bahagian ini bahagian jari ni ada tulang. Okay, alright. Ischium, ilium dan pubis. Itu semua di tulang punggung. Ilium adalah bahagian tulang punggung yang nampak macam apa ni, kepak sini kan, ilium. Pubis, tulang punggung bahagian bawah. Ilium tadi, pubis yang bawah ni, dan juga ischium. Macam-macam ada nama ni. Ischium juga tulang bahagian bawah. Okey. Lepas tu tulang kaki kita ada femur, tibia, fibula, tarsus, tarsus, metatarus, phalanx dan patella. Itu semua. Macam-macam nama dia kan. Femur, tulang peha. Okey, tulang kaki juga adalah fleksibel pergerakannya, membuat kita rasa lebih selesa. Macam dia boleh absorb tekanan. Macam kalau awak nak berlari, nak melompat, betul tak? Kalau tulang tu, tulang sekepingnya macam keras lah badan awak kan. Tapi ni dia boleh lebih fleksibel lah. Sebab dia sama juga dengan tulang lengan tadi yang ada dua tulang, pergerakannya akan menyokong antara satu sama lain. Okay, so boleh tengok tibia dan fibula untuk tulang kaki. Patella adalah bahagian lutut tengah ini kan. Okay, dan tarsus adalah tempat pergelangan kaki, jari-jari kaki tu bersambung dengan tulang tibia dan fibula tadi. Dan metatarsus adalah jari-jari kaki lah. Phalanx adalah bahagian hujung jari. Boleh faham ya?
So mungkin awak boleh dapat gambaran ya bagaimana keadaan tengkorak manusia dengan pelbagai nama. So mungkin satu hari nanti kalau ada antara murid-murid yang berminat untuk menjadi doktor, awak kena hafal semua ni. Betul tak? Betul tak awak kena hafal? Okay, pukul apa sekarang? Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi ya. Banyak perkara yang kita belajar pada malam ini. So, di sini adalah jadual 6.1 menunjukkan fungsi setiap bahagian dalam sistem rangka manusia. So, kita tahu rangka manusia ada dua bahagian iaitu paksi dan appendage. Paksi yang utama iaitu tengkorak, turus vertebrae dan sangkar rusuk. Maknanya kalau awak tengok kepala yang paling atas sekali, turus vertebrae adalah tulang belakang. Okey. Tulang belakang pun dia ada gabungan tulang-tulang yang bulat-bulat ya, yang bersambung-bersambung jadi membentuk tulang belakang tadi. Ada disebut di sini 33 ruas tulang kecil ataupun vertebra. Okey, untuk turus vertebra ni adalah tulang belakang. Dan kita ada sangkar rusuk, iaitu tulang rusuk terdiri daripada 12 pasang tulang rusuk. Okey. Dan kita juga ada bahagian yang kedua iaitu appendage. Appendage ini adalah tulang-tulang yang bersambung dengan bahagian paksi tadilah. Okey. Lengkungan pectoral, okey, scapula dan clavicle. Okey, yang itu kita boleh lihat scapula dan clavicle adalah tulang bahu. Ya, bahagian bahu kita bersambung dengan tulang bahu yang bahagian atas ni bahagian atas ni yang straight ni kan. Dan juga bahagian ini. Okey, bahagian ini yang menyambungkan tangan. So sebab itu kan kita kena jagalah supaya tidak tercedera dan di mana boleh menyebabkan tulang-tulang ini akan mungkin terkeluar daripada sambungan dia. So kita kena berhati-hati dan berjaga-jagalah ya. Okey. So, rangka rusuk di sini saya dah bagi tahu awak tentang tengkorak tadi. Dia ada cranium, bahagian tengkorak atas kepala tu, cranium. Dan juga bahagian muka, tulang muka. Muka kita pun ada tulang. Muka dan rahang. Okey, ni rahang ni. Ada ni gerak-gerak ni gigi ni kan. Tu adalah rahang. Okey, fungsi cranium adalah melindungi otak. Muka dan rahang memberikan bentuk muka seseorang dan menyokong gigi. Mungkinlah kot awak tengok setengah orang kan bahagian bentuk muka dia berbeza. Kadang rahang besar, ada rahang kecil, ada macam-macam lah kan bentuk muka manusia kan. Itu yang membentuk muka manusia tersebut. Okey, so kita tengok pula vertebrata, tulang belakang. Ada cervix, thorax, lumbar, sacrum, caudal dan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Cuba kita tengok. Di sini ada disebut tak tentang, yes, ini ya. Ini bahagian bawah. Actually di bahagian inilah. Okay. Di bahagian tengah ni. Okay, vertebra, thorax ya. Sternum. Okay, ini semua tangan. Okay, alright. Alright, so dia ni semua ni dia sebut di bahagian tulang belakang. Melindungi saraf tunjang. Wow. Okay, awak boleh tengok tulang belakang tu dia bulat. Dia macam saya nak sebut macam donat lah, senang kan. So dia ada bulat, so bahagian dalam bulat tu macam dia ada white. Okay. Ni kan hebatnya ciptaan manusia kan. Saraf-saraf, urat-urat yang utama semua berada dalam rongga dalam tulang belakang tu. Tulang belakang tu kan dia berlubang. So dia macam wire lah. Okay, bayangkan dia wire tau. Wire elektrik duduk dalam satu kabel. Awak boleh bayang macam tu. Kabel besar kan. Dan banyak wayar-wayar kecil. Tu umpama dia lah. Badan kita ni wayar-wayar kecil. Urat-urat saraf yang kecil-kecil tu melalui bersambung dalam badan kita dan dibawa
dalam satu kompartmen yang tulang-tulang belakang tadi. Jadi maknanya dapat dilindungi kecuali sekiranya berlaku macam dia kan setengah-setengah orang berlaku kecederaan kan, tulang belakang dia mengalami masalah dan sebagainya. So itu sangat bahayalah. Cuba sedaya upaya untuk elakkan daripada berlaku keadaan seperti inilah. Okey, doa ya supaya tidak ada kecederaan dan sebagainya. Okey, tulang rusuk kita ada sternum dan tulang rusuk. Mana tulang rusuk? Ini. Ini adalah tulang rusuk dan kita ada sternum. Sternum ni adalah bahagian tengah. Ni ada tulang bahagian tengah, tulang dada bahagian tengah ni panggil sternum. Okey, yang ini kita panggil apa dia tadi? Yang tengah tadi tulang rusuk. Nama dia tulang rusuk. Dalam tulang rusuk ni ada organ-organ yang sangat apa kita kata mudah cedera lah. Yang lembut seperti apa? Jantung, paru-paru, apa lagi? Pankreas, buah pinggang kat mana buah pinggang? Buah pinggang sebenarnya antara apa tu sangkar rusuk dan juga punggung sebenarnya. Dia duduk dalam kawasan ini ya. Okey, tapi bahagian belakang sikit. Okey, so boleh faham ya? So malam ni kita cerita pasal rangka manusia dulu. Nanti kita cerita, okey, ada banyak ni pectoral ni, scapula clavicle, menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi, tulang tangan, humerus, radius, ulna semua ya, pergerakan tulang tadi menjadikan yang dua tulang yang digabungkan tulang tangan menyebabkan tulang kita lebih fleksibel. Kalau tulang tu satu tulang saja dia akan jadi keras. Okey. Membentuk struktur pergelangan tangan, tapak tangan dan juga jari tangan. Semua ni adalah tulang-tulang sambungan sebenarnya. Appendage ni adalah tulang sambungan pada bahagian yang utama. Dan kita ada lengkungan pelvis, punggung, ischium, ilium dan pubis. Menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Okey, kalau awak tengok balik, kawasan ini adalah kawasan organ pembiakan dan juga bahagian perkumuhan. Bahagian perkumuhan seperti pundi kencing, usus pun mungkin duduk bahagian ni juga. Usus kecil, usus besar, betul tak? Usus kecil ni mungkin di bahagian tengah ini dan usus besar tu saluran ya yang membuangkan segala sisa-sisa toksik yang awak mungkin awak dah makan kan. Sisa-sisa makanan tadilah. Bukan sisa toksik. Okey. So, tulang kaki, tulang kaki last kali kita nampak, okey, femur, tibia, fibula daripada yang besar-besar tu, tulang peha, tulang kaki yang combine dua dan juga jari-jari semua kan. Membentuk struktur kaki, pergerakan kaki, tapak kaki dan juga jari kaki. Okey, so perbandingan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Sekarang pukul berapa? Okey, kita ada 1 minit lagi lebih kurang ya. Rangka dalam vertebrata terdiri daripada dua jenis tulang iaitu tulang padat dan tulang berongga. Okay, tulang padat mempunyai sedikit ataupun tiada rongga kosong di dalamnya. Besar dan kuat, berat juga dan terdapat dalam mamalia darat seperti gajah, harimau dan manusia. So awak tengok binatang-binatang sini semua badannya tegak dan kuat. Okay, sebab tulang dia tegak kan. Okay, berlainan pula dengan tulang berongga. Mempunyai banyak rongga kosong yang berisi udara di dalamnya. Kelebihannya adalah ringan dan kuat, membenarkan vertebrata bergerak dengan lebih cepat, menjadikan badannya mudah untuk terbang, memerlukan kurang kalsium dan fosforus terdapat dalam burung seperti merpati, ayam, burung pipit dan juga ada juga di dalam manusia. Okay, manusia pun ada juga tulang ni kan. Okay. So, di sini ada eksperimen. Okay. So, saya rasa masa telah pun tamat untuk perbincangan kita untuk malam ini. Jadi, saya harap kita dapat mengakhiri topik perbincangan kita setakat ini dulu. Minggu depan kita akan bincang tentang eksperimen 6.1. Okey, dan mungkin kita akan menjawab soalan-soalan yang ringkas berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. So dengan itu saya ucapkan terima kasih pada pelajar-pelajar yang telah menghadiri
Okey, kelas online pada malam ini. Okay, sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih semua dan selamat malam. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.